بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من فضلك رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات، اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علم وحكمة ولرزق يا رزاق، وكن لنا مسهلا وبالخير فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضل. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan yang Maha Suci dari sebarang sifat kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang mentadbir sekalian alam, yang mempertemukan kita kembali pada malam ini untuk meneruskan lagi bacaan kitab tauhid kita, Risalah Al-Misbahul Munir. Diharapkan para muhibbin sekalian sihat wal afiat, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah sambungan kitab muka surat 103. 103 perenggan 2, yang kelimanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, yang kelimanya daripada 6 perkara ataupun daripada 6 kulliyat. Yang kelima daripada 6 kulliyat, daripada 6 perkara yang besar yang wajib dijaga oleh setiap mukallaf. Yang kelima daripada 6. Yang pertama dulu, wajib menjaga agama. Jadi semua wajib jaga agama, daripada raja sampailah ke rakyat. Daripada raja sampailah ke rakyat wajib menjaga agama, wajib jaga syariat Allah. Jangan melakukan perkara yang merosakkan agama, apatah lagi yang meruntuhkan agama. Maka kita semua pun sama dah. Kita ni wajib jaga agama kita, anak bini kita, masyarakat kita. Raja wajib jaga agama diri dia, anak bini dia, rakyat jelata dia. Yang keduanya, wajib menjaga nafsu, diri, nyawa. Wajib kita jaga nyawa. Sebab tu orang yang mempertahankan nyawanya lalu mati di dalam keadaan mempertahankan nyawanya, syahid, matinya syahid. Dan dengan sebab itu dalam Islam mengharamkan kita membuat sesuatu yang boleh memudaratkan diri kita, bunuh diri dan sebagainya, membuat benda-benda bahaya yang boleh memudaratkan diri. Yang ketiganya, akal fikiran, wajib jaga akal. Dengan sebab itu di dalam Islam mengharamkan kita memakan, meminum, mengambil sesuatu, membuat sesuatu yang boleh membinasakan akal fikiran. Kadang-kadang akal kita ni boleh rosak dengan makanan, dengan minuman. Daripada waras jadi tak waras. Kadang-kadang akal kita ni boleh rosak dengan sebab perbuatan kita, buat benda-benda pelik-pelik jadi gila. Menuntut ilmu yang pelik-pelik boleh membinasakan akal kita. Sebab tu nak menuntut ilmu ni hati-hati. Bukan sebarangan. Jangan sebarangan menuntut ilmu. Kita kena tahu kita ni peringkat apa. Jangan ngaji benda pelik-pelik yang boleh membinasakan akal, ni jadi gila.
Orang ngaji makin lama makin elok, kita makin ngaji makin jadi gila. Allah na'udzubillah. Sebab tu kita bertanya, kalau kita baru-baru nak hijrah, tanya tu guru saya ni baru nak hijrah, apa ilmu yang perlu saya dulukan? Apa ilmu yang perlu saya dulukan? Sebab jangan kita menuntut ilmu yang memberi mudarat pada diri sendiri. Jangan. Makna menuntut ilmu ni belum pasti lagi. Kadang-kadang menuntut ilmu ni jadi manfaat, kadang-kadang menuntut ilmu ni jadi mudarat pada diri sendiri. Jadi kita kena tahu macam mana cara nak menuntut ilmu. Ilmu apa yang kita nak kena belajar, apa yang nak kena dulukan, apa benda, ilmu macam mana yang nak kena jauhkan. Sebab benda tu boleh memberi mudarat. Sebab tu kita kena bertanya. Jangan sesuka hati, rasa-rasa nak belajar ilmu ni lah, rasa-rasa nak belajar ilmu tu lah. Jangan. Sebab dalam diri kita ni ada ajakan hasutan nafsu dan syaitan yang nak merosakkan kita. Ada kali syaitan ni merosakkan kita dengan jalan maksiat, ada kali syaitan nafsu merosakkan kita dalam jalan ibadah. Kemudian apa lagi? Yang keempatnya dulu wajib jaga keturunan, dengan makna jangan melakukan perzinaan, jangan membuat sesuatu perkara yang boleh menarik diri kita kepada perzinaan, kerana dengan perzinaan itu akan merosakkan keturunan kita. Titih bari susu galuh lah, daripada keturunannya so nanti ada pula lahir daripada kita keturunan yang tidak sah, orang panggil anak tak sah taraf. Itu asbab daripada perzinaan. Jadi dah merosakkan keturunan. Sebab tu dalam Islam melarang segera-geranya perbuatan zina dan juga benda-benda yang mendekatkan kita menjadi penyebab perzinaan. Kemudian yang keempat, yang kelimanya, kehormatan, maruah. Wajib jaga maruah diri. Sebab tu dalam Islam mengharamkan perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan maruah. Contohnya kita memfitnah orang. Memfitnah orang tu haram. Sebab apa? Dengan memfitnah tu boleh menjatuhkan maruah. Fitnah orang. Orang tak buat jahat, kita kata buat jahat. Orang tak buat jahat, kata buat jahat. Itu jatuhkan maruah. Sekarang ni dalam keluarga pun kadang berlaku ni. Isteri fitnah suami, suami fitnah bini. Sebab tu dalam Islam juga mengharamkan perbuatan apa? Bersangka jahat. Kerana dengan bersangka jahat ni menjatuhkan maruah. Sangka jahat, menjatuhkan maruah orang yang kita sangka tadi. Dia orang nak buat baik, kita sangka dia nak buat benda jahat, itu menjatuhkan maruah. Sebab tu dalam Islam mengharamkan mengumpat. Sebab dengan mengumpat ni menjatuhkan maruah. Memfitnah menjatuhkan maruah. Menuduh tanpa bukti menjatuhkan maruah. Lepas tu hukumnya haram. Kemudian yang kelimanya itu kehormatan. Kehormatan. Lepas tu dalam Islam mengharamkan menuduh orang, memfitnah orang, mengumpat orang, bersangka jahat dengan orang. Itu kerana menjatuhkan maruah. Sebab dalam Islam wajib menjaga maruah diri dan menjaga maruah orang lain. Menjaga aib diri dan menjaga aib orang lain. Lebih-lebih lagi rumah tangga kita. Ni akhir zaman orang tak malu nak mendedahkan aib diri dan aib keluarga. Yang suami dedahkan aib isteri, yang isteri dedah aib suami. Dedahkan pada khalayak ramai dalam media. Kata suami aku gini. Yang laki pula bini aku gini. Menjatuhkan maruah. Dosa besar. Tak boleh. Yang keenamnya, yang kelimanya kemaluan dan kehormatan, maka wajib dipelihara akan dia kemaluan. Maksud kemaluan ni harga diri lah. Kemaluan di sini makna harga diri. Wajib jaga harga diri kita, wajib jaga harga diri suami kita, wajib jaga harga diri anak bini kita. Sebab tu jangan kita menceritakan keaiban pasangan kita pada sesiapa pun, kecuali di tempat yang diharuskan.
Kecuali kita nak menceritakan keaiban, kelemahan pasangan kita pada tempat yang diharuskan. Contohnya kita cerita pada Tok Qadi, contohnya ngadu pada Tok Qadi, suami saya sepak terkejang saya, suami saya tak bagi nafkah pada saya, suami saya larang saya solat, suami saya larang saya mengaji, suami saya itu aib. Jadi kalau kita ceritakan benda tu dekat kawan-kawan media, itu namanya mengumpat, mendedahkan aib. Walaupun benda tu betul, haram kita dedahkan. Walaupun perbuatan tu benar, tapi bukan sebarang tempat boleh kita ceritakan. Sebab tu dalam Islam ni, hukum mengumpat ni ada kalanya haram, ada kala mengumpat itu hukumnya harus. Mengumpat hukumnya harus. Pernah dengar tak? Pernah dengar? Mengumpat hukum harus. Tak berdosa mengumpat. Sebab tu lah suruh ngaji. Kalau ngaji kita boleh ngumpat. Kalau tak mengaji, ngumpat haram. Satu je. Rugi lah. Kita kaki ngumpat pula tu. Rugi kalau tak ngaji. Kalau ngaji boleh ngumpat. Siapa kata tak boleh ngumpat? Jadi kalau kita belajar, bila kita punya pemikiran ni makin luas sebenarnya. Bila kita mengaji, pemikiran kita ni makin terbuka, bukan makin jumut. Orang tak belajar agama ni pemikiran dia jumut, sempit pemikiran. Ngumpat boleh. Kita nak ngumpat bini kita boleh. Tapi bukan pada kawan-kawan. Ngumpat pada mana? Ngumpat pada mak mertua kita contoh. Ngumpat pada, apa maksud mengumpat? Menceritakan aib, betul? Yang mana kalau dia dengar aib yang kita ceritakan tu, marah dia tak suka dia. Dia tak suka kita ceritakan aib dia, kelemahan dia. Itu mengumpat. Tapi kalau kita mengumpat pada mertua kita dengan niat apa? Contohnya supaya mertua kita, mak mertua ataupun bapa mertua kita menegur isteri kita contoh. Cakap mak anak mak tu gini cerita A to Z. Tapi bukan sekadar nak memaklumkan, ingat, bukan sekadar nak bagi tahu. Niat dia supaya diambil tindakan, nak mentaslih, supaya mak kita, mak mertua kita, bapa mertua kita mentaslih, mendidik, menegur anak dia tu. Mana lain kali jangan biadab dengan suami awak, jangan derhaka pada suami awak, jangan buat begitu pada suami awak. Itu mengumpat, tapi hukumnya harus, tidak berdosa. Yang isteri pula nak ngumpat suami, boleh ngumpat pada Tok Qadi. Halo Tok Qadi, Assalamualaikum. Saya nak cerita suami saya ni dah 3 bulan tak bagi nafkah. Dah tu sepak terajang saya pula. Boleh tak tolong ambil tindakan, bagi kaunseling kat suami saya? Boleh. Siapa kata tak boleh? Itu mengumpat dah tu, menceritakan aib suami kita, tapi pada tempat yang dibenarkan, maka tidak haram. Yang haram kita cerita sama ke kawan kita, tak ada apa masalah, tak ada apa kena-mengena kawan kita. Kita dedahkan aib dekat media. Kau nak tahu tak suami aku gini, beribu orang tahu aib suami dia. Dosa tu. Sebab tu suruh mengaji. Tak semua dalam Islam tu tak boleh. Boleh ngumpat, apa kata tak boleh? Boleh. Tu kita pergi balai polis, biasa pergi balai polis buat aduan. Kita pergi balai polis tu mengadu tu, ngumpat lah tu. Kalau orang buat baik, ada tak kita nak pergi report? Ada? Cik, saya nak buat report dah. Report apa? Ni ada sahabat saya tu baru ni dia sedekah kat orang. Dia sedekah, dia pergi tolong anak yatim apa ni semua. Itulah report saya. Mana ada membuat kerja je tu. Biasa pergi balai ni nak ngadukan kesalahan orang, betul? Tu mengumpat lah tu. Sebab tu takrif tu kita kena faham. Mengumpat ni menceritakan aib orang kepada orang lain. Yang mana orang tu, yang si pelaku tu, kalau tahu, kalau dengar apa yang kita sembangkan pasal dia tak suka, dia marah lagi. Jadi kita pergi balai. Cik, saya nak buat report ni. Jiran sebelah saya ni, jiran sebelah rumah saya ni, malam-malam saya ada nampak dia bawa orang balik rumah. Dan orang ni yang saya tahulah, dia bukan ahli keluarga, bukan suami, bukan apa. Mengumpat tak? Mengumpat tak? Mengumpat lah.
Tak tu berdosa tak? Tengok tempat dia tadi, pergi mana balai? Sebab apa? Supaya dia ambil tindak. Maka hukumnya harus. Tak dosa. Rugi kita tak ngaji. Ngaji lah. Jangan salah tempat mengumpat. Salah tempat mengumpat dosa besar, hapus pahala amal. Salah tempat mengumpat dosa besar, hapus pahala amal. Habis amalan. Nauzubillah. Maka wajib pelihara akan dia dengan menjauhkan seorang daripada mengerjakan melakukan perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan. Tu kita dedahkan maksiat kita dekat media, itu haram. Dedah aurat tunjuk dekat media, haram. Dedah aurat ni maksiat. Dedah aurat ni aib. Kita tunjukkan dekat orang yang kita tak pakai tudung, yang kita pakai ketat, yang kita pakai seluar pendek. Itu mendedahkan aib diri sendiri. Lepas tu keluar rumah dalam keadaan begitu, keluar rumah dalam keadaan dedah aurat, keluar rumah dalam keadaan pakai pakaian yang tidak sempurna menutup aurat, itu mendedahkan aib. Perasan tak? Tapi kita ni bila dah dosa tu kita selalu buat, kita dah jadi tak rasa benda tu bukan dosa. Auzubillah. Keluar rumah dedah aurat tanpa rasa ada dosa pun. Apa salah tu? Sebab dah terlalu, dah jadi adat kita. Tak ada rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu kerasnya hati kita, hitamnya hati kita, kotornya hati kita, sampai buat dosa pun tak berasa berdosa. Dosa ni aib, patut kita sorokkan. Patut kita sorokkan sebab aib ni dosa ke? Patut kena sorokkan. Tapi kita dedah kan, tunjuk ke orang tu, mana menunjukkan kan? Menunjukkan ke orang yang kita tak tutup aurat itu aib, mendedahkan aib kita, mendedahkan dosa kita, menceritakan dosa kita, bagi tahu orang yang aku ni sedang melanggar perintah Allah. Bagi tahu orang aku sedang melanggar perintah Allah. Ambil gambar berduaan bukan dengan mahram kita, bagi orang tengok, itu mendedahkan aib. Itu aib. Tapi bila dah hati kita ada masalah, kita tak merasakan itu dosa, bahkan jadi bangga. Bahkan jadi bangga kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah mentaslih keadaan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mendekatkan kita dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita semua dengan ilmu. Mudah-mudahan dapat keberkahan ilmu, dapat rahmat daripada Allah, berubah kepada yang lebih baik di sisi Allah. Dan memang lumrah manusia mereka lupa lalai, betul tak? Tapi jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Taubat kepada Allah, menuntut ilmu, perbaiki. Allah sayang kita, Allah redha kita. Allah sayang kita, Allah redha kita. Allah tak pelik dah. Allah tak pelik kita buat dosa. Dah memang sifat kita manusia ni melakukan dosa. Jadi jangan putus asa di rahmat Allah. Sebesar apa pun dosa kita, besar lagi rahmat Allah. Pakat taubat, belajar agama, perbaiki. Mudah-mudahan kita ada peluang husnul khatimah. Kematian kita tu baik, mulia sisi Allah. Baik, kemudian katanya musannif lagi dia melakukan perkara-perkara menghilangkan kemaluan dan kehormatannya, maka kerana inilah dihad dihukumkan akan orang yang menuduh ia orang akan yang berjuruh. Berjuruh. Bahasa kita berjuruh apa ni? Berjuruh ni orang baik mudah. Berjuruhnya lah budak tu. Berjuruhnya lah budak tu. Berjurus. Berjurus ni mana orang baik? Orang baik. Tak ada perangai tak elok, akhlak tak baik, perkataan sopan santun, atau berjuruh. Kerana inilah dihad ada hukumannya terhadap orang yang menuduh akan orang yang saleh. Orang berjuruh ni orang baik lah. Sekarang ni tuan-tuan, jangan kata orang baik, ulama dimaki. Betul tak? Betul ke tidak? Tuan-tuan tak perasan Tak ada telefon Tuan-tuan tak ada telefon ke?
Tengah tengok TikTok ke apa benda tu, pernah tak tengok celaan-celaan terhadap orang soleh? Itu akhir zaman. Akhir zaman. Orang soleh dicaci, dimaki, dihina. Orang fasik dijulang, dipuji-puji. Jadi tak pelik Tak pelik. Orang dekat dengan Allah, orang nak ikut agama Allah, dimaki, diejek, dipermain-mainkan. Itu akhir zaman. Nabi dah bagi tahu. Orang fasik, orang zalim dipuji puji. Orang zalim, orang fasik dipuji, dihormati, dicium tangan. Ulama dimaki, orang soleh, orang ikut hukum agama Allah dimaki, dikecam. Akhir zaman. Jadi tak menjadi kepelikan lah tu. Tak jadi kepelikan. Dan ditakzirkan akan orang yang menuduh ke atas orang yang tidak berjuru. Jadi jangan kita termasuk dalam golongan tu. Jangan, na'udzubillah min zalik. Jangan. Ada kata setengah, perkataan aulia, barang siapa yang mencela orang saleh, matinya su'ul khatim. Jaga baik-baik. Siapa yang suka mencaci, mencela orang yang dekat dengan Allah, lebih-lebih lagi keturunan Rasulullah, ada yang mengatakan matinya su'ul khatimah. Ada yang kata matinya tidak akan beriman dengan Allah. Allah cabut iman di waktu dia nak mati. Na'udzubillah min zalik. Menyakitkan, mencela orang soleh ni, hakikatnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhlak baik ni, amal soleh ni dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Matalan Batu, jangan cela orang belajar agama. Jangan cela penuntut ilmu agama. Itu penuntut ilmu, belum jadi ulama. Faham tak? Jangan cela orang belajar agama. Anak-anak tafiz jangan cela, budak-budak pondok jangan cela, jangan hina. Kerana hakikatnya orang yang mencela, menghina budak-budak belajar agama, budak tafiz, budak pondok ni, hakikatnya mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang belajar ni senakal apa pun dia, budak pondok, budak-budak tafiz ni senakal apa pun dia kekasih Allah. Dia penuntut ilmu. Dia belajar apa yang dibawa oleh Rasul. Dia cuba nak ambil apa yang diwarisi oleh Rasul. Jaga baik-baik. Jangan buat main-main. Jangan buat main-main tu. Golongan budak-budak mengaji tu bukan sebarang tuan-tuan. Jangan merendah-rendahkan mereka. Tok guru saya dulu ramai marah kalau orang tak muliakan budak-budak belajar. Panggil kenduri, bawa ajak naik lori. Panggil kenduri, naik lori budak-budak. Oi, marah tu kita. Kau ingat budak-budak mengaji ni apa? Kena buat macam lembu. Dia marah. Tak tahu nak hargai, tak tahu nak menilai. Budak-budak pondok, budak-budak tafiz kau panggil datang kenduri, kau suruh cuci pinggan. Kau tak tahu nilai, kau tak tahu harga, kau tak tahu adab. Marah dia. Walaupun anak-anak murid dia bukan ada perangai, tapi dia belajar, budak belajar. Jangan kita, saya pernah dulu saya selalu buat kasidah mana-mana. Ada satu rumah ni jemput. Habis kasidah, jamuan dia apa tuan? Tinggal kulit ayam. Kulit ayam, kaki ayam tinggal untuk budak-budak. Ini nama tak ada adab, tak ada akhlak. Tak tahu nak menilai. Jangan buat macam tu tuan. Tak ada keberkatan gitu. Hormat. Hormat budak-budak belajar. Ada kasih sayang dengan orang belajar agama. Kita bukan orang baik, kita tak mengaji. Jaga orang mengaji. Mudah-mudahan kita ada keberkahan. Ni kita dah lah tak semayang, tak mengaji, duk cela orang belajar pula. Oh, habis dah. Jangan. Kena jaga, kena hormati mereka, kena sayang mereka. Sebab mereka tu orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasul. Jangan buat main. Kalau dah budak-budak belajar pun, budak-budak mengaji, sedang mengaji tu tak boleh nak cela dia, jangan cela dia. Apatah lagi bila dia dah beramal dengan ilmu jadi orang soleh. Oi, lebih lagi. Atas nama dia pelajar, tak tahu lagi budak ni jadi tak jadi.
Tak tahu lagi budak yang mengaji, yang hafal Quran, yang mengaji pondok, tak tahu lagi jadi tak jadi. Pun tak boleh dah nak cela dia, nak maki dia, nak rendah dia, nak hina dia, tak boleh. Apatah lagi kalau dia mengaji sungguh, beramal, jadi orang soleh, jadi orang bertakwa, lebih-lebih lagi. Tapi oleh kerana kebodohan kita tentang agama, nampak tak? Kita tak tahu nak menilai. Tak tahu nak menilai, sehingga orang soleh jadi sumpahan kita. Na'udzubillah. Macam mana nak dapat keberkahan? Mencela orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan Rasul ni hakikatnya mencela Rasul, menyakitkan Rasulullah SAW. Jangan macam tu. Tu menjatuhkan maruah orang-orang soleh, menjatuhkan maruah orang mengaji. Buat macam tu. Dia panggil budak-budak pondok suruh duduk kat longkang tu, tepi dapur, buat kasidah tepi dapur kat longkang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan macam tu, tuan-tuan. Muliakan sebab Allah suruh. Kemudian dan mentakzirkan akan orang yang menuduh kata orang yang tidak berjurus, dan diharamkan sangka jahat sesama sendiri. Sangka jahat ni sifat mazmumah. Bersangka jahat ni sifat mazmumah, sifat yang dicela, yang dibenci oleh Allah. Sembahyanglah sekuat apa pun, ibadahlah sekuat apa pun, mengaji mengajarlah sebanyak apa pun, selagi ada dalam hati kita sifat sangka jahat sesama, dibenci, kita dibenci oleh Allah. Allah tak redha kita. Bangunlah tahajud tiap-tiap malam. Bangunlah tahajud tiap-tiap malam, dalam hati kita ada sifat suka sangka jahat, maka kita dibenci oleh Allah. Ya Allah, waktu kena ngaji tasawuf, kena ngaji ilmu tasawuf, cuci hati kita ni daripada penyakit-penyakit yang menjadi sebab Allah benci dengan kita. Batin kita ni kena seiring, taat zahir, taat batin, bersih zahir, bersih batin. Jangan zahir ni saja suci daripada benda haram, tapi hati kita penuh dengan benda haram. Zahir kita suci dah benda haram, arak tak ada, judi tak ada, zina tak ada, dedah aurat tak ada. Tapi batin kita, hati kita, hasad ada, dengki ada, riya ada, ujub ada, takabur ada, penuh dengan benda-benda haram dalam hati kita. Sebab tu kita kena mengaji, belajar ibadat ni macam mana, ibadat yang nak menyelamatkan kita, ibadat yang nak menyelamatkan kita di hari kiamat, ibadat yang bagaimana. Sebab tu kita disuruh belajar, mengaji, ambil tahu ibadat yang sebenar begini, ibadat yang menyesatkan begitu, ibadat yang membinasakan begini, ibadat yang menyelamatkan begini. Kalau kita tak belajar, mustahil kita tahu, tuan-tuan. Dengan tak belajar, mustahil kita faham. Mustahil kita faham dengan tak belajar, dengan tak nak ambil tahu. Mustahil kita tahu. Mustahil kita mahir dengan tak ambil tahu. Sebab tu Nabi mewajibkan kita ni, laki perempuan, tua muda, kaya miskin, mengaji, menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun, fardu. Tak dapat tidak maknanya, mesti. Supaya kita masing-masing boleh membuat persiapan yang sebenar, ibadah yang betul, bukan ibadah syok sendiri. Dan diharamkan pula membongkar rahsia sesama sendiri. Ini tabiat kita ni, ini semua tabiat kita ni. Suka sangka jahat, laki sangka jahat dengan bini, bini sangka jahat dengan laki. Mana nak bahagia rumah tangga kita? Mana nak bahagia rumah tangga kita? Laki sangka jahat dengan bini, bini sangka jahat dengan laki. Anak-anak sangka jahat dengan mak ayah, mak ayah sangka jahat dengan anak-anak. Macam mana? Na'udzubillah min zalik. Sesama kawan sangka jahat, sesama jemaah sangka jahat, sesama penuntut ilmu bersangka jahat, sesama penuntut ilmu saling bersangka jahat. Na'udzubillah. Nampak tak tu? Syaitan nafsu ni, dia dah masuk mana-mana, tuan. Dia akan rosakkan amal kita. Dia akan cari jalan macam mana nak membinasakan amalan kita. Kau mengaji, kau tak mengaji, dia akan cari jalan macam mana nak jahanamkan amalan kita. Sesama mengaji sangka jahat. Na'udzubillah min zalik. Kenapa macam tu? Sesama penuntut ilmu, nampak tak? Sesama penuntut ilmu, padahal sama-sama nak nuntut ilmu ni apa? Antara niatnya nak cari redha Allah. Kita nuntut ilmu ni nak cari redha, supaya Allah redha kita. Tapi kalau dah dalam hati kita ada sifat sangka jahat sesama, tak akan rajinnya mengaji, istiqamahnya. Tapi barang dalam ni diketahui oleh Allah. Sebab tu kena usaha perbaiki, pulihkan hati kita ni.
Jangan rasa dah bersih, jangan rasa dah bersih, jangan. Banyak lagi penyakit hati yang kita tak jumpa cari. Tak jumpa cari, bukan tak ada. Bukan tak ada penyakit hati, tak jumpa cari. Tak jumpa cari belum bermakna benda tu tak ada. Tak jumpa cari, kadang kita buta. Buta tak jumpa cari, kita kata mana ada, padahal depan mata. Tapi oleh kerana buta, kita kata tak ada pun benda tu. Nampak tak? Sebab tu kadang-kadang kita rasa aku ni tak ada penyakit hati pun. Aku ni tak ada penyakit hati, hati aku baik. Kita tak ada penyakit hati. Kita buta mana nak jumpa? Bila dah tak jumpa, kita pun berasangka baik dah pada diri kita. Alhamdulillah. Ini kalau mati pun tak apalah ni. Kalau mati 2-3 hari ni Allah ambil nyawa pun tak apalah, husnul khatimah dah aku ni. Sebab apa? Buta. Tak jumpa cari penyakit yang ada dalam hati kita. Dan diharamkan pula membongkar rahsia sesama sendiri. Pun terbiat kita juga ni, korek rahsia. Selagi tak tahu jahat orang, selagi tak tahu maksiat orang, makan tak kenyang, tidur tak lena. Semayang tak main, semayang 5 waktu tak tinggal berjemaah, malam bangun tahajud, tutup aurat dah. Apa dosa dia buat ni? Tertunggu, tercari-cari apa dosa dia. Padahal kebaikan dia banyak. Ibaratnya ni macam dinding masjid ni putih, kita usaha cari mana bintik hitam ada dekat masjid. Itu sifat kita. Yang putih ni punya banyak putih ni kita tak nak tengok. Kita cuba cari mana bintik hitam dekat dinding ni. Itu sikap, itu sifat kotor dalam diri kita. Tercari-cari dosa orang, ternanti-nanti dosa orang. Macam mana Allah nak terima amalan kita? Macam mana Allah nak terima amalan kita kalau hati kita begitu? Makin mengaji makin tertutup aib orang. Makin mengaji makin terdedah aib diri sendiri. Itu baru betul mengaji. Itu baru betul manfaat. Itu baru dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang ada berkah. Kita makin mengaji makin tertutup dosa dan aib kita, makin terbuka dosa orang. Ini salah tuan-tuan. Ini salah cara kita. Mesti ada salah kita. Kalau kita makin mengaji makin nampak dosa orang, ada kesilapan. Hati-hati. Semak balik. Boleh jadi niat kita salah dalam menuntut ilmu. Boleh jadi adab dalam menuntut ilmu kita tak ada. Lepas tu makin mengaji makin tertutup dosa orang, makin jelas dosa kita. Ini dah makin mengaji makin nampak dosa orang. Salah dia, dosa dia, maksiat dia. Orang soleh sifat dia apa? Antara sifat orang solehah dia banyak bersangka jahat pada diri sendiri dan banyak bersangka baik pada orang lain. Kita tengok sifat tu ada tak pada diri kita? Suka bersangka jahat pada diri sendiri. Aku ni jahat, aku ni dosa, aku ni banyak maksiat, aku ni khianat dengan Allah, aku ni hati kotor, aku ni hati busuk, aku ni cinta dunia, aku ni tak bersyukur, aku ni kuat mengumpat, aku ni kuat mengkeji, aku ni takabur. Itu bersangka jahat pada diri sendiri. Dan semakin bersangka baik kepada orang. Dia baik, dia bagus, dia banyak amal, dia banyak taubat. Walaupun zahir nampak macam tu, tapi ada kebaikan yang dia buat tapi aku tak tahu. Ini cara nak jaga hati. Ini cara nak jaga hati. Walaupun terpampang di depan mata kita kemaksiatan ni, ada kebaikan yang ada pada diri dia. Cuba cari kebaikan yang ada pada diri dia. Jangan jadikan dosa yang terpampang pada mata kita untuk kita menghukum siapa dia. Jangan. Dia ada depan mata kita berapa minit? Orang yang melakukan maksiat tu ada depan mata kita berapa minit? Adakah
kita, duduk dengan kita. Sewaktu dia gaib, waktu dia tak ada depan kita, apa dia buat? Malam-malam apa dia buat? Adakah kita tahu? Kita tak tahu. Sebab tu jangan bersangka-sangka yang bukan-bukan kepada orang. Bersangka jahat pada diri sendiri itu lebih memberi faedah, lebih diredai oleh Allah daripada bersangka jahat pada orang lain. Jangan cari dosa orang. Ada anak murid cari aib guru. Congki rahsia guru ni. Apa tu guru buat ni? Apa dosa anak bini tu guru ni? Aku nak perhatikan. Guru ni dia apa dia buat ni? Bini dia apa buat ni? Anak dia apa buat ni? Na'udzubillah. Jangan tuan-tuan, jangan. Aib kita banyak ni. Walaupun guru tak tahu perangai kita, walaupun guru tak tahu perangai kita, Allah melihat, Allah mengetahui perangai kita sebagai seorang penuntut ilmu yang berusaha mencari aib guru. Waktu kita ni kalau mengaji, kita kena minta doa dengan Allah. Ya Allah, kau tutup mata aku daripada melihat keaiban guru aku. Ya Allah, kau tutup telinga aku. Ya Allah, tutup telinga aku daripada mendengar keaiban guru aku. Ya Allah, kau tutuplah pengetahuan aku daripada mengetahui keaiban guru aku. Ya Allah, itu cara. Ni kita dah benda tersorok, kita usaha nak selak. Benda tersorok dah. Oi, tak puas, kita korek. Na'udzubillah min zalik. Dan diharamkan memaki hamun. Jangan maki hamun lah. Cakap yang elok-elok Melaka tak Melaka, orang Melaka ke tak Melaka, tak peduli Ke dalam syarak dibenarkan, dikecualikan orang Melaka boleh mencanggut menyumpah? Boleh? Ada ke? Diharamkan berkata dengan perkataan yang keji kecuali orang Melaka? Ada? Kita ni tak apa, mulut dia kita jahat ni, suka sumpah serana. Hati baik. Betul ke tu? Kaedah mana kita pakai? Kita tengok orang-orang soleh, tok guru dulu orang Melaka, tengok perkataan dia macam mana? Tuan Guru Haji Abdul Wahid, Tuan Mufti Haji Hasan. Macam mana perkataan dia? Elok ke macam kita? Tak kira siapa, kena jaga perkataan. Perkataan cakap yang elok elok. Sebab yang menyuruh cakap yang keji tadi siapa? Hati tuan-tuan. Yang suruh cakap ni, yang suruh kita bertutur ni hati. Hati yang mengarahkan. Cakap begini, cakap begini, cakap begini. Guna perkataan ni, guna perkataan. Hati kan? Kan Nabi kata hati tu raja, betul tak? Nabi kata hati raja, anggota ni rakyat. Tindakan kita ni, anggota kita ni diarahkan oleh raja, iaitu hati ni yang membawa tuan-tuan datang masjid ni. Hati tuan-tuan. Hati tuan-tuan. Jomlah pergi masjid, jomlah mengaji, jomlah i'tikaf, jomlah pergi semayang. Ni yang bawa. Begitulah juga ni yang mengarahkan. Tengoklah benda tu, tengoklah benda tu. Inilah juga yang mengarahkan. Dengarlah benda tu, dengarlah benda tu. Ni, cakaplah benda tu. Ni hati ni. Sebab tu selagi ni tak baik, anggota zahir kita takkan boleh ikut syariat. Ni yang tuan-tuan datang masjid ni tutup aurat ni, arahan siapa? Hati ni tutup aurat, nak pergi semayang, tutup aurat lah, pakai elok pergi masjid ni. Jadi lempar jauh-jauh tu. Lempar jauh-jauh tu. Mulut jahat, hati baik. Lempar jauh-jauh benda ni, merosakkan kita ni. Menyebabkan kita tak ada rasa berdosa bila zahir kita melanggar syariat. Menjadikan kita rasa tak bersalah bila kita melanggar syariat. Syariat ni luaran lah. Aku zahir, walaupun zahir macam ni, hati aku baik. Hati apa baik? Hati apa baik? Mengajak kita meninggalkan syariat Allah. Baik ke hati kita mengajak kita meninggalkan syariat Allah? Hati
hati yang baik mengajak kita mentaati syariat Allah. Buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang, baru hati baik. Kalau hati kita mengajak yang Allah suruh, abaikan yang Allah larang buat, adakah baik hati yang macam tu? Ini yang merosakkan pemikiran kita. Banyak benda-benda yang salah masuk dalam hati kita, dan itulah pegangan kita. Na'udzubillah. Cakap elok-elok, doa yang elok, doa yang baik-baik, cakap yang baik-baik, yang berakhlak, beradab. Itu menunjukkan hati dia baik. Kemudian dan mengumpat dan sebagainya daripada perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan seseorang. Dan yang keenamnya, harta, kena jaga harta kita. Harta tu kena jaga. Harta tu kena jaga, harta tu. Maka wajib dipelihara akan dia harta, daripada membinasakan dia, merosakkan dia dengan ketiadaan membenar oleh syarak. Maknanya wajib kita jaga harta kita ni daripada membinasakan, menghabiskan harta kita kepada perkara yang tak dibenar oleh syarak. Maksudnya kalau kita gunakan harta kita, habiskan harta kita kepada benda yang syarak suruh, tidak dipanggil membinasakan harta. Yang kata membinasakan harta ni, kita habiskan harta kita ke jalan-jalan yang tidak disuruh oleh Allah, itu panggil membinasakan harta. Adapun membinasakan harta, membelanjakan harta sampai habis harta kita sebab nak buat taat, nak buat ibadat, itu tidak dipanggil membazir. Tak dipanggil membazir. Ni hari ni dia sedekah kat orang 500-600 habis hari ni, sedekah kat orang anak yatim dan sebagainya, tak membazir. Hari ni kita belanja 10-15 ringgit beli benda haram, membazir. Itikam ekor RM3, RM1. Membinasakan harta kepada jalan yang tidak disuruh oleh Allah. Sebab tu jaga harta. Tengok sahabat. Ada sahabat yang sampai 2-3 kali habis hartanya kerana membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Adakah sifat tu kecelaan? Tak. Sebab dia menghabiskan hartanya kepada perkara yang Allah suruh. Tak ada kata, oi mbazir. Tak ada. Oi mbazir, sedekah sampai RM100. Bazir, tolong anak yatim sampai RM1,000. Oi bazirnya pergi bagi bantuan dekat pondok tahfiz tu sampai RM100,000, membazir. Tak ada. Tidak ada istilah membazir dalam membuat amal soleh. Walaupun puluh ribu, ratus ribu yang kita habiskan. Jadi maksud di sini, jaga harta kita tu. Jangan dibelanjakan kepada perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kalau kita habiskan harta kita tu kepada benda yang tak dibenarkan oleh Allah, namanya membazir, merosakkan harta. Salah guna harta walaupun milik kita. Walaupun asbab daripada usaha ikhtiar kita, asbablah. Hakikatnya memang daripada Allah asbab usaha ikhtiar kita. Dapat duit banyak, kata duit aku ikut aku duit aku. Duit aku yang cari, ikut aku nak pergi judi ke, aku nak pergi apa. Tak boleh. Kena ingat, mana datang rezeki tu, siapa yang bagi hakikatnya. Milik Allah. Usaha ikhtiar kita pun milik Allah. Jadi Allah perintah jangan. Tapi ada pun kepada perkara kebaikan, silakan nak buat baik, nak habiskan harta kita ke jalan ibadat. Tengok Siti Khadijah radhiyallahu taala anha sampai tak tinggal apa, tolong Rasul, betul? Sampai tak tinggal apa, menolong, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bilioner, daripada jutawan dia jadi fakir miskin. Bantu agama, bantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah dia membazir? Tidak. Dipuji oleh Allah. Kita habis harta buat benda maksiat. Dulu ada kawan kita dia businessman, kaya lah. Dia kata, ustaz, saya tiap-tiap bulan RM50,000 mesti untuk enjoy.
50,000 mesti untuk enjoy tiap bulan. Tapi waktu tu dia cakap dia dah insaf lah. Waktu tu dia dah insaf dah. Dia kata, saya Ustaz, dulu saya ni 50,000 tu memang wajib untuk seronok-seronok. Kau bagilah aku ni. Ni zakat pun tak nak bagi. Nampak tak? Kerana inilah diharamkan mencuri. Sebab itulah Islam larang mencuri. Sebab mencuri ni merosakkan harta. Mencuri ni merosakkan harta orang. Islam suruh jaga harta. Sebab tu Islam melarang perbuatan mencuri. Sebab mencuri ni menjahanamkan harta. Harta orang. Berjudi, habis harta. Membazir sikit makruh, membazir banyak haram. Membazir sikit makruh, bazir banyak haram. Menipu, scammer habis harta orang. Dia telan ni, duit orang habis. Haram. Kau jaga kau. Menyala perut kau nanti. Dia menyala perut. Kalau tak taubat sungguh-sungguh menyala perut dekat hari kiamat besok. Na'udzubillah. Janganlah, banyak cara lain lagi cek rezeki, lagi mulia kau pergi ke tadah tempurung, duduk kat mana-mana kau minta sedekah, lagi mulia daripada kau menipu duit orang. Tadah tangan tu, cik RM1, cik RM2, cik sedekah, cik beli tisu. Itu lagi mulia lagi sisi Allah daripada kau memutar belit harta orang. Lagi keji, lagi kotor perbuatan tu. Jaga jadi darah daging kau. Jadi darah daging. Menipu dan membelanjakan kepada perkara yang tidak dibenar oleh syarak dan mengambil harta dengan jalan haram. Sebab tu dalam Islam melarang kita ni mengambil harta orang dengan jalan haram. Adapun ambil harta orang dengan jalan halal, tak ada masalah. Ambil harta orang dengan jalan halal, silakan. Tapi ambil harta orang walaupun 1 sen dengan jalan yang Allah larang, dicela oleh Allah. Saya ambil duit tuan-tuan 1 sen, tapi dengan jalan yang Allah tak redha, dosa. Walau 1 sen pun sini nampak kecil, di hari kiamat besok besar. Berat maknanya, berat tanggungan tu, 1 sen. Ini kalau dah 50,000, 100,000, oi, bukan kecil anak tau. Jual harta orang, jual tanah orang. Jual tanah orang tanpa diketahui oleh tuan rumah, tuan tanah. Oh, banyak berlaku. Kau jaga kau. Sini kau selamat. Kau tunggu besok. Tipu orang. Mana contohnya mengambil harta dengan jalan haram ni? Seperti makan riba. Makan riba, mengamalkan riba. Kita ni tak boleh redha dengan apa benda yang terlibat. Kita ni tak boleh nak lari riba ni. Hati jangan redha. Hati tak boleh redha. Kalau redha dapat dosa. Selemah-lemah iman kita, selemah-lemah iman, jangan redha. Makna aku tak suka benda-benda riba, tapi aku terpaksa lari sana kena, lari sini kena. Betul tak? Lari sana kena, lari sini kena. Akhir zaman. Jadi jangan redha, jangan seronok. Maknanya jangan seronok dengan benda haram. Kita kata sekarang ni memang kita tak boleh nak lari dengan benda-benda riba ni, mesti terkena punya. Jangan seronok, maknanya jangan setuju. Sebab benda tu dosa. Hati kena benci, hati aku tak redha benda ni, tapi terpaksa. Aku tak boleh nak elak dah. Aku tak nak. Lapisan ni nak, lapisan yang atas nak pula. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Sebab itulah kena cari orang yang takut kepada Allah, supaya ada usaha nak buang benda-benda ni. Kena ada usaha macam mana nak membuang benda riba ni. Sebab itulah pentingnya orang yang takut kepada Allah tu. Bila orang atas ni takut kepada Allah, kita yang bawah-bawah ni selamat.
Kita orang bawah aja tak nak riba, orang atas-atas nak riba. Mana kita lari? Faham tak tuan-tuan? Saya bukan nak cerita politik, cerita mana-mana dalam negara ni, dalam dunia ni. Orang bawah-bawah tak nak tahu benda ni dosa, benda ni salah, benda ni. Tapi orang yang ada kuasa nak benda tu. Dah macam mana kita? Tak pedulilah sesiapa pun. Sebab tu nanti mereka akan dipertanggungjawabkan, akan disoal. Jadi kita ni jangan redha. Mana aku tak redha, aku tak redha, aku tak nak benda-benda macam ni. Ampunkan aku ya Allah. Jangan kata okey lah tu bagus lah. Jangan kata bagus, dapat dosa. Kadang-kadang kita tak buat maksiat tapi dapat dosa maksiat tu. Kita tak buat maksiat tu tapi dapat dosa maksiat tu. Dosa tang mana? Redha. Kita tak minum arak tapi kita redha dengan minum arak tu. Kita redha, kita seronok, kita setuju. Dapat dosa minum arak. Kita tak minum air mineral je. Tapi ada tertulis dosa minum arak pada diri kita. Kita tak dedah aurat tapi ada dosa dedah aurat pada diri kita. Mana datang tu? Redha. Hati seronok, hati setuju dengan benda-benda maksiat tu. Tu dosa. Redha dengan maksiat. Redha dengan maksiat. Redha dengan kufur. Redha dengan syirik. Auzubillah. Mudah-mudahan Allah bagi taufik, selamatkan semua daripada pihak yang atas sampailah yang ke bawah. Sebab benda ni dosa dulu. Jangan kata tak apa. Jangan kata tak kisah. Ni semua besok kita akan disoal oleh Allah di hari kiamat besok. Yang atas-atas lah, yang bawah-bawah lah, semua akan disoal, betul tak? Ke ada yang terkecuali? Tak ada. Semua ni kita akan disoal. Yang atas sampai dah ke bawah. Sebab tu kita ni sebut dalam kitab Minhajul Abidin sana, bersabarlah apabila kamu diuji dengan pemerintah yang tak nak ikut syariat. Sabarlah, doa kepada Allah supaya mereka diberi taufik hidayah oleh Allah. Kita tak tahu duduk dekat situ susah macam mana, betul? Betul tak? Kadang-kadang dia nak tapi faktor sekeliling pula. Jangan main-main tuan-tuan. Jangan main-main. Kitanya merintah negeri kecilnya. Mana keluarga kita, betul? Pun kadang ikut tunjuk bini. Pun ikut tunjuk bini. Kita tak nak tapi kadang terbuat juga. Sebab apa? Ni bini, anak. Nampak tak? Itu dalam negeri kecil tu. Faham tak masalah ni? Sebab tu kita ni sebagai muslimin, akhlak yang Nabi ajak, mendoakan ya Allah, bagi taufik, bagi kekuatan, selamatkan ya Allah. Sebab dia muslim. Kita muslim. Agama Islam ni agama yang mengajak kita, mendidik kita dengan kasih sayang, bukan mementingkan diri sendiri. Sebab tu kita kena faham benda-benda macam tu. Jangan nafsu, jangan emosi. Tengok akhlak orang-orang soleh macam mana akhlak dia. Akhlak dia macam mana? Orang soleh mendoakan ya Allah, bagi taufik ya Allah, beri hidayah ya Allah. Kita doakan jahanam. Kan jauh tu. Kan jauh tu. Islam ni agama yang penuh kasih sayang tu. Agama yang penuh kasih sayang. Agama yang nak mendidik kita supaya saling menyayangi, bukan saling berdendam, bukan saling berdengki. Kalau kita selamat, kita nak saudara kita selamat. Kalau kita bahagia, kita nak saudara kita bahagia. Kalau kita dapat ibadat, buat ibadat, kita nak anak bini kita, saudara kita, kawan kita juga dapat buat ibadat. Kalau kita dapat taufik buat ibadat, kita nak juga saudara-saudara kita yang lain dapat buat ibadat juga. Bukan padan muka engkau, padan muka engkau. Bukan, itu bukan akhlak yang Nabi bawa, tuan-tuan. Nabi suruh kita kalau tengok orang tu duduk dalam musibah, maksiat, doakan ya Allah, bagi taufik, ampunkan dosa dia ya Allah. Bukankah nak buat taat maksiat ni bergantung dengan taufik Allah? Betul tak? Betul ke tidak? Kita tahu tak yang kita boleh duduk dalam masjid pakai kopiah tutup aurat ni dengan taufik Allah?
Kita sedar tak benda ni? Kita sedar tak orang-orang yang dedah aurat tu sebenarnya mereka belum mendapat taufik daripada Allah? Sebab tu kita kena faham benda-benda tu. Jangan tengok yang zahir ni, tengok hakikat ni, daripada mana datang benda tu. Sebab tu kita ni disuruh beriman dengan qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar. Yang disuruh benci maksiat, bukan tuan yang membuat maksiat. Kita benci dengan tuan-tuan, kita benci dengan tuan dia sekali, dengan tuan yang punya badan. Yang disuruh benci maksiat, bukan tuan. Tuan yang buat maksiat tu kita kena doakan, kena nasihatkan, kena bimbing, bukan benci tuan. Disuruh benci maksiat. Contohnya si A minum arak, suruh benci perbuatan minum, bukan A tu yang disuruh benci. Faham tak? Maksiat ni macam-macam jenis maksiat, tuan-tuan. Minum arak, berjudi, tak nak ikut syariat Allah, itu semua maksiat. Semua maksiat, sama je kategori dia, maksiat. Jadi doakan, ya Allah, mudah-mudahan bagi taufik, ya Allah, bagi taufik. Sebab kita tak tahu bagaimana cabaran, gangguan dunia manusia bila duduk di tempat yang macam tu. Itu dalam rumah tangga kita punya. Banyak suami tak boleh nak pergi masjid sebab bini dengan anak-anak. Nampak tak? Banyak suami yang tak boleh semayang, tak boleh nak ikut syariat, tak boleh nak mengaji sebab bini dan anak-anak. Itu kecil tu, 2-3 orang. Ini kalau dah kelilingnya berpuluh orang, beratus orang, oi, jangan main-main. Sebab tu kita jangan doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik, doa yang baik-baik, doa yang baik-baik. Sesama muslim, sesama muslim. Macam tu akhlak yang Nabi ajar kita. Kemudian katanya musannif lagi, siapa pun itu ujian, tuan-tuan. Sedar tak kita ni duduk dalam ujian selalu? Allah hadapkan pada kita orang-orang macam ni. Ada kala Allah Ta'ala hadapkan kita dengan orang baik, ada kala Allah Ta'ala hadapkan kita dengan maksiat. Siapa yang menentukan benda tu datang kepada kita? Apa tujuan dia? Apa hikmah dia? Bukankah tu Allah nak menguji hati kita? Adakah kau sombong dengan kebaikan kau? Adakah kau sombong dengan sebab kau dapat hidayah? Adakah kau lupa diri kau sebab kau ditolong oleh Allah? Sampai kau terlupa yang orang lain pun sama macam kau juga, mengharapkan taufik daripada Allah. Allah uji, tapi kita tak perasan. Kita tak perasan. Sebab hati kita leka dengan dunia tadi tu, terhijab, tak nampak benda-benda tu daripada Allah sebenarnya. Hakikat nak uji gitu. Tengok, kau dah belajar, kau dah mengaji, kau dah semayang, sepatutnya macam mana akhlak kau? Kau dah semayang, kau dah mengaji, sepatutnya akhlak kau macam mana? Sepatut hati kau macam mana bila kau dah dapat taufik hidayah daripada Allah? Kalau dah belajar, dah mengaji, masih lagi mendoakan yang jahat-jahat, mana kita gagal. Dah mengaji tapi masih mendoakan yang jahat-jahat untuk saudara kita, itu salah, tuan-tuan. Salah matlamat kita, tak kesampaian sebenarnya. Sebab agama ni nak mendidik kita menjadi meniru akhlak seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Adakah Rasul mendidik kita berdendam? Adakah Rasul mendidik kita mendendam? Adakah Rasul mendidik kita supaya mendoakan yang jahat-jahat kepada saudara kita? Adakah Rasul mengajar kita begitu? Tidak. Tapi bila kita belajar, kita mengaji, akhlak kita macam tu, suka mendoakan yang jahat-jahat, doa yang tak elok kepada saudara mara, maknanya kita tak dapat lagi sebenarnya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itu tujuan kita belajar dulu. Tengok suluh hati kita, aku ni macam mana? Aku ni ngaji, orang lain tak ngaji, aku ngaji, tapi akhlak aku ni suka doa yang jahat-jahat kepada saudara se-Islam. Macam mana aku ni? Ini masalah ni, ini penyakit aku ni. Begitu tilik hati kita. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan. Kemudian seperti makan riba dan mengambil cukai. Di dalam masalah mengambil cukai ni, ada ulama kata gini, tuan-tuan. Cukai ni, kalau seandainya negara tu dia miskin, negara miskin, dia tak ada sumber, tak ada hasil bumi, maka diharuskan mengambil cukai pada rakyat jelata dia untuk membantu pentadbiran negara dia. Kalau negara yang tak ada sumber,
Tapi kalau negara yang banyak sumber memaksa rakyat dia membayar cukai, itu hukumnya haram. Boleh faham tak? Ada duit. Makna kalau negara tu tadi fakir miskin, negara miskin, dia memang tak ada sumber hasil bumi, tak ada, maka diharuskan dia mengambil cukai untuk pada rakyat, pun bukan dengan jalan memaksa dia. Atas tujuan nak membantu negara dia. Sebab negara dia susah, miskin. Ada pun negara yang ada sumber macam-macam, hasil bumi macam-macam, tapi tetap juga nak menyuruh rakyat dia membayar cukai. Itu kata ulama haram. Kemudian sebab apa? Merosakkan harta dengan jalan yang tidak disuruh oleh Allah. Allah tak suruh buat macam tu. Maka dibalaslah dia dengan balasan yang baik. Langkah ke mana pula? Dan makan suap, rasuah lah. Rasuah ni lah menjadi-jadi ni, benda yang tak boleh jadi boleh. Itu yang merosakkan. Benda tak boleh jadi boleh, benda haram jadi halal. Orang-orang ada kepentingan, orang-orang ada kedudukan, bila bagi rasuah lepas. Orang-orang biasa kena hukum. Itu rasuah, kebinasaan, kecelakaan yang dibawa oleh rasuah. Jolok lepas. Orang bawa-bawa ni, yang semut-semut ni, curi sardin, penjara 10 tahun. Curi ikan sardin sebab lapar nak makan, penjara 10 tahun. Orang besar-besar tipu, sana tipu sini, buat zalim sana sini, jolok lepas. Tak apalah dunia. Dengan Allah tetap tak boleh lepas. Dengan Allah tak boleh lepas. Ni cerita dunia dan sebagainya daripada pengambilan yang haram. Jadi kita kena tahu lah. Sebab tu macam meniaga, meniaga, jangan tipu timbangan, sebab tu merosakkan harta orang. Walaupun seposin kita kata halal seposin, apa halal seposin, kita cakap orang yang susah seposin tu besar. Betul tak? Kita kaya, gaji 10,000 sebulan, seposin tu memanglah pada kita. Alah, apa seposin ni pasal nak bergaduh? Kata kita orang miskin besar di sisi dia. Sebab tu yang meniaga kena jaga. Bila kita melibatkan diri dengan perniagaan, kena belajar cara meniaga dalam Islam macam mana supaya tidak masuk dalam ni, tak masuk dalam golongan orang yang membinasakan harta. Tipu timbangan, tipu sukatan, masuk merosakkan harta orang. Habis. Itulah dia 6 perkara yang dinamakan di kuliah yang 6 yang berlaku pada manusia sebagai asas dan pokok bagi seorang yang beragama Islam selama hidupnya di dalam dunia ini. Jadi kita di mana selagi kita hidup, selagi kita waras berakal, pergilah mana atas alam semesta ni, nak duduk langit ke, nak duduk dalam laut ke, nak pergi luar negara ke, 6 benda ni mesti kena jaga. 6 benda ni mesti kena jaga. Pergilah negara mana, pergilah planet mana pun, kita nak hijrah, tak nak dah duduk di bumi, nak pergi duduk kat planet Zuhal contohnya, punya kayanya kita buat roket pergi planet Zuhal, kena jaga 6 benda ni juga. Pergi planet Pluto, kena jaga 6 benda ni. Tak boleh lari. Selagi kita mukallaf, tak boleh lari daripada 6 benda ni. Kena jaga 6 ni: agama, maruah, harta, keturunan dan sebagainya. Dan daripada 6 itulah tercabang beberapa hukum agama. Daripada 6 benda ni lah cabang keluar hukum macam-macam. Haram riba, haram rasuah, haram menipu, haram mencuri, gini keluar daripada 6 benda ni. Asalnya 6 benda ni. Dan yang terlebih besar daripada 6 itu adalah agama. Dalam ke-6 perkara ni yang terpaling nombor 1, yang paling besar sekali adalah agama lah. Nak bandingkan harta, agama. Nak bandingkan nyawa, agama. Dan yang 5 lagi itu boleh dikatakan barang yang ada di bawah agama itu. Dan sebesar-besar barang yang boleh jadi rosak agama itu adalah riddah. Riddah ni yakni keluar daripada agama Islam, wal'iyadzubillah min zalik. Itu sebesar-besar jenayah dalam agama. Sebesar-besar perkara yang merosakkan agama adalah riddah ataupun syirik. Kerana jadi kafir orang dengan riddah
dan gugur segala ibadat-ibadat yang sebelum daripadanya. Jadi bila seorang Muslim, seseorang mukmin membuat sesuatu perbuatan yang mengkafirkan, berkata perkataan yang mengkafirkan, mengiktikad perkara yang mengkafirkan, maka bersihlah segala amal ibadahnya daripada dia akil baligh sampailah ke hari itu. Hapus semuanya amal ibadah. Sebab tu wajib kena ada rasa takut, risau bimbang dalam diri kita daripada terjatuh kepada perbuatan perkataan i'tikad yang meridahkan kita. Kena ada perasaan tu supaya kita boleh berhati-hati memantau perkataan, memantau perbuatan dan memantau akidah kita. Sebab takut jadi riddah, jadi murtad. Nauzubillah min zalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa ilmuhu atam. Dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana 'allimna alladhi yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ba'du wa dzakar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Masih dia ramai tinggi ya. Afwan.